Tak, itu bukan. Macam yang membawa golongan ahli kalam mengisbatkan Tuhan yang wujudnya tidak fizikal ataupun wujudnya hanya khayalan, imajinasi akal, ialah kerana mereka mengikut ahli falsafah Nasrani. Ahli falsafah Nasrani disebabkan Tuhan mereka ialah Tuhan yang memang tak boleh wujud dalam alam real, Tuhan yang tak mungkin boleh wujud. Sebab Tuhan dia tiga tapi satu, satu tapi tiga. So matematik ni, walaupun kita kata matematik ni ada peringkat, sama ada matematik itu matematik hakikat, matematik yang kita boleh praktik secara hakikat, dia memang ada. Kalau kita kata buku ini satu, kita boleh bilang 1, 2, 3, 4, so kita kata ni matematik yang memang wujud, ada, nyata. Atau matematik yang berbentuk anggaran, kita buat anggaran. Kita kata kalau buku ni disusun dengan sekian meter, ditambah, kita kata kita akan dapat susunan buku daripada bumi sehingga ke bulan. Masalan, kita kata benda tu dari segi realiti kita tak nak buat, tapi dari segi fizikal kita boleh capai, dari segi kiraan kita boleh capai, walaupun dalam realitinya di luar kita lemah untuk buat benda tersebut, walaupun dia taklah mustahil. Kan? Tak mustahil. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh letak susunan buku daripada bumi sampai ke bulan. Tuhan boleh buat satu jambatan daripada bumi sampai ke bulan. Kan? So dari segi kalau kita kata, boleh tak kita buat satu jambatan yang panjang dia sekian panjang, boleh cecah ke bulan? So kita kata boleh. Dari segi kita kata anggaran, faradiyat. Tapi dari segi nak buat, kita lemah, kita tak mampu. Kemampuan kita tak mencapai tahap itu. Okay. Tapi dia bukan mustahil, tapi dia payah, sukar. Kan? Kesukaran yang hampir kepada mustahil, tapi dia tak mustahil sebab Tuhan boleh buat. Kalau Tuhan boleh buat, tak mustahil lah. Kan? Tapi orang Nasrani, matematik dia ialah tiga benda yang lain badan dia, tapi dia satu. Yang ini jangan kata dalam alam realiti, alam khayalan pun orang tak ada khayal. Kan? Akhirnya mereka terpaksa buat satu kaedah yang Tuhan kita tak boleh ukur dengan hukum yang ada. Dia adalah wujud yang tidak menerima hukum kita kata mantik yang fizikal, mantik yang realiti. Sehingga Immanuel Kant, seorang ulama Nasrani Protestan, dalam falsafah dia terpaksa buat, dia kata di sana ada logika akal dan ada logika realiti. Ada dia panggil al-aqlul mahd, akal semata-mata akal, dan ada al-aqlul amali, akal yang beramal. So dia kata akal beramal tak mestinya sama macam akal semata-mata akal. So dia kata dari segi sudut akal semata-mata akal boleh ada 1 tambah 1 tambah 1 1. Tapi dalam alam realiti tak ada, dia kata 1 tambah 1 3. Kita kata ini dakwaan palsu, bohong. Kan? Bohong. You tidak boleh keluar daripada daruriyat. Di sana ada benda yang melibatkan asas wujud. Kita panggil dia sebagai law of existence, kanun kewujudan. Yang mana kalau tidak diikut benda ni tak mungkin boleh wujud. Sebab itu kita tak panggil orang lelaki tidak mampu beranak. Kita tak kata dia tak mampu beranak. Kalau you kata orang lelaki tidak mampu beranak, ini falasi. Orang lelaki bukan tak mampu beranak, orang lelaki yang tidak beranak. Sebab tu dia lelaki. Kalau dia beranak, dia bukan lelaki. Maksudnya dia, orang lelaki ni orang yang tidak ada rahim dalam perut dia. Tapi dia kata dak tu dia kata ada tu. Dia tu lelaki, berjambang, menisai, berjanggut. Tapi dia mengandung. Kita kata tu transgender. Itu tomboy. Kan? Dia perempuan. Sebab tu syarak tak akan ubah hukum dia perempuan. Sebab tu sekarang dia datang slogan yang falasi. Di barat sekarang geng-geng LGBT dia kata apa? Dia kata gender is not the genitals.
jantina bukan alat sulit. Jantina lain, dia kata, alat sulit lain. Kita kata mengarutlah. Kod celah mana? So bagi dia jantina ni kita tentukan based on kecenderungan seksual dia. So dia suka jadi lagu benar dalam hubungan seksual. Na'udzubillah min zalik. So itu mengarutlah. Kan? Lepas tu nak kena ada jantina male, female, non-binary, apa semua macam-macam tu kan. So masalah lah. Kan? Masalah lah. Sebab sedangkan Tuhan dah jadikan, memang itulah ukuran jantina. Lelaki ada alat sulit yang tersendiri dengan sistem peranakan yang tersendiri, wanita dengan sistem peranakan yang tersendiri. Kan? Jadi kita kata, ayat kamu kata lelaki tidak mampu beranak, salah. Lelaki tidak beranak. Tuhan, kita tak kata Tuhan tak boleh beranak. Kita kata Tuhan lam yalid, tak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Itu ciri-ciri ketuhanan. Kalau dia diperanakkan, dia bukan Tuhan. Macam kita sebut yang tadilah, kita kata mati. Bila kita sebut Tuhan, Tuhan maknanya sesuatu yang tidak mati. Itu makna Tuhan, itu definisi Tuhan. Tuhan maknanya sesuatu benda yang wujud, yang tidak diwujudkan, wujudnya azali, wujudnya berterusan, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia, unik, yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okay? So itu Tuhan. So adalah satu kesalahan setengah orang, dia kata ada benda yang Tuhan tak boleh buat. Ada benda Tuhan tak boleh buat. Kita kata mana ada benda Tuhan tak boleh buat? Tuhan kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas semua benda. Semua benda. Kulli syai'in qadir. Tidak ada benda yang boleh berlaku dalam alam ini melainkan Tuhan berkuasa buat. Adapun Tuhan ada dua dalam alam ni, ini benda yang berlawanan dengan kanun kewujudan. Tuhan kata law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Kalaulah dalam alam ini ada dua Tuhan yang hak yang disembah, ada dua sembahan yang hak. Apa maksud dua sembahan yang hak? Maknanya sembahan tu memang ada kekuasaan atas penyembahnya. Dari segi dia boleh turunkan hujan, boleh memperkenankan apa saja doa yang sembahan dia minta, penyembah dia minta. Maknanya dia ada rububiyah. Akan musnah bumi ini. Itu setelah alam ni wujud. Bayangkan kalau memang sejak azali dah ada dua ilah yang hak, alam tak mungkin wujud. Maknanya kalau dah kata asalnya Tuhan dulu satu, kemudian setelah Tuhan itu ciptakan alam, datang Tuhan lain yang baru. Tuhan kata alam yang dah ada ni akan rosak, akan musnah. Kalau itu hukum pada keberlangsungan wujud alam, dia akan terhenti dengan adanya dua Tuhan yang hak. Bayangkan kalau Tuhan yang hak tu memang ada daripada awal, tak mungkin berlaku alam. Tak mungkin berlaku alam. Sebab tak mungkin, masing-masing akan nak alamnya yang sendiri dan kuasanya yang sendiri. Kalau you kata tak, tapi dia share lah 50-50. No. Kita kata once dia sharing, dia dah tak ada sifat Tuhan. Sebab sifat Tuhan, dia mestilah kamilul qudrah. Kuasa dia mesti mutlak. Tak boleh ada lain kuasa. Kalau you kata tak, alam ni macam anggaran Al-Amidi dia kata, tapi dia kata mungkin kita boleh anggarkan Tuhan tu kerjasama, cooperate. No, kita kata Al-Amidi silap. You silap. Once you kata Tuhan cooperate dengan Tuhan yang lain, dia bukan Tuhan lah. Sebab kuasa dia terbatas. Sebab itulah wujudnya sekutu adalah lemah. Tak, kalau orang tanya, you ada syarikat? Oh, ada syarikat air besar. Ada syarikat dekat China, ada syarikat dekat sana, dekat sini. Oh, you seorang lah syarikat ni. Dia kata tak, ada partner. Once dia sebut dia ada partner, atau dia kata I ada 60% share, I ada 99.1% share, kita automatically akan faham bukan semua benda dia boleh buat dalam syarikat ni. Tak payah tunggu siapa-siapa bagi tahu kita.
Dengan dia habaq kata dia ada partner sharing benda yang dia ada ini, kita faham kata dia tak ada kuasa penuh atas benda tu. Pasal ada partner dia seorang lagi yang ada kuasa. Yang kalau dia nak buat sesuatu, dia kena dapat persetujuan. Itu makna. Mana ada orang, oh you sharing syarikat ni dengan you punya kawan ya. Berapa persen you punya share? 100%. You punya kawan 100%. Mana ada? Mana ada orang kongsi benda 100%? Kan? Dia mesti pecah. 50-50. So wujudnya sekutu bagi Tuhan, benda yang tak boleh. Tuhan tak menerima sekutu. Kalimah Tuhan, mana dia tak ada sekutu. Qul huwallahu ahad. Once dia ilah, dia ahad. Dia tak boleh ada ilah tu ada satu ilah lain lagi. Sebab itu adalah kanun. Undang-undang kewujudan alam ini begitu Tuhan telah jadikan. Bahkan kita tak boleh bayangkan alam lain dengan adanya dua Tuhan. Tak boleh. Memang tak mungkin boleh ada wujud. Ini kita kata dia panggil law of this, kanun kewujudan. Satu benda nak wujud, dia tak boleh ada tanakut. Dua benda yang bercanggah, berlanggak. Okay. Dua benda yang bercanggah atau berlanggak. Kerana bila ada tanakut, dia tak boleh wujud. Benda apa pun. Okay. Jadi, kita nak bagi tahu di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala dia sifatnya kamilul qudrah. Kesempurnaannya tidak ada batas. Dan berbalik kepada isu yang kita sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala wujudnya adalah sesuatu yang hakiki. Wujudnya adalah sesuatu yang hak, yang kita boleh ada pengalaman untuk mengetahui kewujudannya. Bukanlah kewujudan yang hanya boleh dibayangkan dalam akal. Bukanlah satu kewujudan yang boleh dibayangkan dalam akal. Sebab itulah di antara prinsip asasi Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan mesti ada sifat. Sebab itu siapa yang ingkar Tuhan tidak ada sifat, totally dia kata Tuhan memang tak ada sifat, ini ijma' kafir. Sebab itulah ijma' ulama Ghulatul Jahmiyah kafir. Sebab dia mengingkari tauhidul asma'i was sifat secara total. Falasifah kafir. Pasal mereka mengingkari perkara yang paling asasi untuk mensahihkan Tuhan itu sesuatu yang wujud. Once you kata Tuhan saya tidak wujud langsung sifat baginya, seperti kata para ulama salaf, Jaham bin Safwan tidak mengisbatkan. Al-Jahmiyatu ya'budu adama. Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak wujud. Benda yang tak wujud. Mana mungkin? Benda yang wujud tapi tak ada sifat, tak ada sekian, tak ada tempat, tak ada apa. Itu memang jawapannya memang tak ada lah. Kan? Memang tak ada lah. Sebab itulah sifat beriman dengan sifat Allah Ta'ala adalah rukun asasi beriman dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Once dia ingkar sifat Allah Ta'ala, dia ingkar kewujudan Allah Ta'ala. Sebab itu Jahmiyah dipanggil Mu'attilah. Yang mana istilah Mu'attilah ni merujuk kepada istilah zaman kita sebagai golongan ateis. Golongan yang ingkar Tuhan, kewujudan Tuhan, hakikatnya. Kan?